Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome back to channel FMC. Yes. Hah? FMC? Apa tu? Okay, untuk korang yang tertanya-tanya kenapa aku cakap FMC kan. So FMC is singkatan nama lah untuk Farido Max Creation. Dan itu adalah official nama untuk channel ni dan untuk segala social media under channel ni lah, under FMC kan, macam Facebook, IG dan YouTube. So untuk video kali ni aku ada satu projek aku nak buat, untuk projek rumah lah, bukan projek motor. So kita hold sekejap untuk projek motor, untuk aku buat projek lain. So projek apa? So projek yang aku akan buat kali ni is aku nak gantung kabinet dapur, tapi barangnya aku guna bookshelf ataupun rak buku. Rak buku biasa lah, rak buku biasa yang murah je. Dan aku beli rak buku ni satu tu dalam 20 lebih Shopee lah. Dan aku nak gantung, jadikan dia macam kabinet. Kenapa nak gantung Sebabnya dapur aku kecil, dapur tak berapa nak besar. Dan kalau nak semua nak letak kat bawah, macam yang sekarang dia semua letak dekat bawah guna rak pinggan macam biasa. So aku rasa semak, aku jenis tak suka yang sepah-sepah kat bawah. Walaupun dia actually bukan sepah lah, cuma dia penuh kat lantai. Sebab dia punya ceiling dapur tu tinggi tau. So aku rasa macam membazir je ruang yang ada tu, aku tak buat apa-apa kan. So aku beli rak buku ni dan aku nak jadikan dia kabinet dapur. Korang boleh guna cara ni kalau korang ada bajet yang lebih. Boleh beli yang besar sikit lah. Yang ni aku salah beli, aku rasa macam kecil pula. Tapi okey lah untuk buat apa, untuk letak yang benda kecil-kecil kan, yang apa, yang jarang pakai, yang tak berapa nak selalu pakai tapi nak juga ada kat situ. So boleh letak dekat atas tu lah kan. Dan kenapa aku beli yang kecil, sebab yang besar satu costing lah, dan lain bila besar ni dia makan space lebih sikit lah tang atas tu. Aku tak ada masalah sebab aku boleh je nak ambil, tapi kesian dekat orang rumah lah, takut dia tak sampai. So disebabkan tu aku beli yang kecil je. Maksudnya dia tak tebal sangat untuk letak space tu, tapi at least okey lah, boleh letak lah barang juga atas tu. Ni just untuk dekor rumah ni sendiri je lah. Aku je letak je, dan mungkin bila aku pindah nanti pun aku tinggal je kot. Malas lah nak buka-buka, biar je lah. So sepanjang video ni aku akan tunjuk alat apa yang diperlukan untuk buat projek kali ni. Dan untuk projek kali ni aku tak pakai bracket L yang biasa tu, yang letak kat dinding. Aku tak pakai benda tu, sebab dekat dinding dapur ni dia ada tile mozaik tile, lebih kurang lah dia ada benda tu. So kalau nak pakai bracket L tu memang agak jadi lagi tinggi lah. So nanti orang rumah aku tak boleh nak ambil. Hal maklum lah, biasalah orang pun yang rendang-rendang sikit kan. Nanti bila kita gantung tinggi-tinggi nanti tak boleh nak ambil. So aku decide untuk aku tak pakai bracket L tu, tapi aku nak guna bracket lain yang still boleh gantung rak tu dengan selamat, insyaAllah. So untuk projek kali ni kita kena pasang dululah kabinet tu untuk kita rangkakan dengan bracket apa semua kan. So okay, jom. So inilah barangnya, rak buku yang nak dijadikan sebagai kabinet dapur. Okay, kita perlukan 2. Dia jadi 6 lah macam tu. Jadi nanti aku akan buat dia memanjang straight 6, bukan atas bawah. Kalau atas bawah pun no point jugalah, tak sampai dia, kesian. So korang layan dalam slip lah, aku pasang benda ni macam mana. Jom. Corner of the room, not ready to resume. 'Cause right now
Alright gang, so tadi macam aku tunjuk, aku nak buat belah papan tu untuk jadi 45 degrees kan. Sepatutnya lah, tapi tak jadilah gang. Nak tahu dia jadi apa? Jadi ni. Dia jadi macam ni. Dia memang belah, tapi mana kelengkung nak jadi apa macam ni. So seeloknya benda ni nak kena pakai circular saw. So bila circular saw, kayu betul-betul korang dah clamp, dia memang cantik lah, dia akan straight. So bila pakai jigsaw ni payah. Aku tak sure macam mana ada orang boleh buat ke tak, sebab aku tak boleh buat, mungkin orang lain boleh lah kan. Yang ni aku try, kayu dah memang betul aku clamp, aku dah siap skru tadi. Kayu tu memang entah senang cerita gagal lah. So bila dah tak jadi macam ni, tak apa, kita buat cara lain lah. So asalnya kenapa aku nak buat 45 degrees, dia macam ni. Ok, contohlah yang ni 45, aku potong 45 macam ni. Dan yang ini pun sama, ikut arah yang sama. So yang ini yang kayu atas ni aku akan skru ikat dekat kabinet tu. So yang ini aku just ikat dekat batu terus, kat dinding. So maksudnya nanti dia just slide slot macam tu. Dia akan masuk macam tu. So dia takkan jatuh. So tak payahlah aku nak susah kan. Dia memang betul-betul ikat lah kan, di hujung ke hujung. Memang dia center rata kan. Tapi tak menjadi. Sedih sekali. Tak apalah. So aku buat cara basic je lah. Cara basic macam ni. Maksudnya nanti dua-dua ni aku ikat dekat rak tu dulu. Dua-dua ni center. Dan nanti aku tebuk lubang ni, aku marking kat dinding. So nanti kena pikul rak tu untuk tebuk, untuk skru kat dinding. Maksudnya yang ni, rak tu ada kat atas ni, di skru daripada belakang, skru dekat rak. So yang kayu ni tanam kat dinding. Sama je sebenarnya, tapi leceh kerja lah. Sebab kau kena pikul rak tu, nanti kau kena pikul untuk marking, nak bagi timbang air kan. Tu yang leceh sebenarnya. Sebab tu aku nak buat yang slot 45 degrees ni. Tapi apa pun tak boleh. So tak apa lah, kita buat cara biasa lah. Yang kena pikul rak tu untuk marking. Yang penting tergantung rapi. Untuk skru benda ni dengan rak tu, korang kena ada skru panjang tau. Better lagi panjang, lagi bagus untuk betul-betul ikat. Sebab rak tu dia bukanlah kayu solid, dia kayu chipboard. So kalau pakai skru yang pendek-pendek ni, insya-Allah dengan pastinya dia akan terlepas. Korang kena pakai skru yang panjang. Contohnya, skru panjang aku pun habis. Tengah buat kerja tadi habis, dan aku baru pergi beli dekat hardware tadi. Ada dua jenis ni. Tahu ni. Bukan hitam ni, tapi dia panjang. Nampak panjang. Dia tak tebal, tapi dia panjang. Sebab rak tu pun bukannya tebal sangat kayu dia. So kalau pakai skru tebal-tebal, pecah nanti. So far macam ni okey kot. Dan untuk lebih selamat, sebelum korang skru dekat rak tu nanti, korang kena ada standby ni, sniper drill ni. Kalau pakai terus skru ni, biasanya lah kayu tu akan kembang, pecah. So kena tebuk dulu. Tapi jangan tebuk sepanjang-panjang lah. Tebuk just agak-agak macam separuh atau suku daripada skru ni je. Sebab kalau korang tebuk sepanjang-panjangnya, dia tak grip apa. Okay. Okay guys, panas dah hari ni, gila panas. So Alhamdulillah aku dah settle tadi. Dan hasil yang papan tadi tu macam ni. So ni hasil dia. Allah Akbar. Atas ni kena buka yang papan ni, sebab yang ni nanti ikat kat dinding. So kalau tebuk tu aku main tebuk aja, tengok nanti mana satu yang boleh pakai kat dinding. Ni untuk marking lah, senang nanti. Sampai kat dinding nanti
korang letak water level dulu, guna drill, tebuk marking dulu. So baru korang pakai mata drill yang besar sikit untuk masuk dia punya plug tu. Lepas dah settle gantung, barulah pasang atas ni dan skru balik. Ni kalau kau pasang, aku letak paras ni. Ni aku tak letak paras atas sekali sebab nanti macam takut bila dah pasang takut terganggu ke apa kan. So ni settle pasang dengan yang lain satu aku dah letak dalam. Lepas dah siap gantung kang, baru pasang yang atas ni. So macam mana cara gantung dia, biasa je tapi tak apalah, korang tengok je lah macam mana aku buat. Jom. Panas. Okay guys, so yang aku nak gantung nanti kat sini straight. Plug yang aku pakai ni dan mata drill yang aku nak pakai yang ni. So tips dia, kalau untuk tebuk ni, make sure korang janganlah ambil saiz mata drill yang lagi besar atau sama besar. Korang pakai je yang kecil sikit untuk marking. Sebab nanti kan, nampak tak kepala dia ni, kepala dia lagi lebar. So nanti bila dah settle tebuk kan, baru korang try masuk plug ni. Kalau tak muat, baru pakai yang lagi besar sikit. Kalau sekali terus pakai yang besar, kalau dah bobos, wassalam. Okay, jom. Aku pakai yang lagi kecil pun dah ngam-ngam lubang dia. Kalau pakai mata yang lagi besar, jahanam. So bila korang dah marking daripada sini, korang just tebuk je daripada dalam. So maksudnya just ikut je lah, tak payah nak marking lain. So translate lah, jom. Okay guys, settle. So macam ni lah kejadian dia. Kenapa aku nak buat gantung macam ni? Sebab bawah ni tight, kan tak rata. So kalau aku nak tebuk sini pun satu hal juga. Dan macam mana yang aku cakap, ni rumah sewa. So tak perlu lah kot nak pecahkan dia punya tile ke, tak perlu. So macam ni lah cara dia. Dan ni paras aku. Orang rumah aku sampai kot. Nanti kita tunjuk kat dia macam mana, tengok apa reaksi dia. So macam ni lah kejadian dia. Oh sorry kalau bunyi kipas bawah dia clear. Okay, wiring di sini. So wire kipas tu pendek, aku dah potong. Settle. So yang bawah ni aku malah nak tunjuk sebab bersepah. Aku malah nak kemas. Aku nak tunjuk yang ni je. So macam tu je lah pemasangannya. Cuma untuk cara ni kalau kabinet ni ringan dan bukan nak letak barang-barang berat, okey lah buat cara macam tadi. Tapi kabinet yang korang nak gantung tu lagi besar, lagi berat, kayu lagi solid, aku tak sarankan cara macam ni. So nanti aku jemput rumah aku balik, nanti tengoklah reaksi dia apa. Okay, jom. So alhamdulillah settle dah aku punya projek kali ni untuk gantung acah-acah kabinet dapur kan. So last video tadi aku ada cakap aku nak buat macam acah-acah kejutan lah. So aku nak surprisekan bini aku untuk tengok apa reaction dia bila dah siap aku gantung kabinet dapur acah-acah tu. So aku nak tengok reaksi dia macam mana kan. Actually video yang aku record dia punya reaksi tu korup. Aku try untuk recover balik pun tak boleh, tak dapat. So agak kecewa lah kat situ. Okay, aku ada tips sikit untuk kalau korang pernah tebuk dinding untuk gantung apa-apa lah, nak buat bracket L ke. So kalau korang pernah perasan, mesti ada certain part dinding korang yang bila korang tebuk tu kan kosong. Sebab apa? Sebab sebenarnya itu adalah batu blok, batu yang macam ni. Batu blok ni fungsi dia bukan main dinding lah. Dia macam pembahagi divider saja, macam tu lah. So biasanya akan pakai batu blok untuk menjimatkan kos. Dia ada trik sebenarnya kalau korang nak gantung apa-apa yang pakai batu blok ni. Korang boleh guna cara, first korang drill tu jangan pakai yang hammer. So aku bagi contoh, ada 3 mode kat sini.
Yang ni hammer, tengah-tengah tu drill biasa, dan last sekali screwdriver. So maksudnya kalau untuk tebuk yang, tapi bukan yang ni lah, ini aku lebih consider macam screwdriver je. Ni just untuk buat kerja kayu boleh lah, tapi kalau untuk batu aku tak sarankan kot. So macam untuk yang batu blok tu, kalau korang nak tebuk, tak nak bobos ataupun tak nak terlebih besar, terpecah ke apa, korang jangan setting dekat hammer. Okay, nampak arrow tengah ni, tu dia punya mode yang sekarang ni hammer. Hammer ni means sambil dia drill, sambil dia macam hentak sekali, sebab tu dia boleh tembuskan dinding apa semua. Tapi kalau untuk batu blok tak boleh, sebab batu blok tu dalam tu kosong. Kalau nak tebuk dekat batu blok, korang kena set dekat yang drill yang tengah ni. So korang kena layan, tenang, jangan push. Bila korang push tu yang dia jadi pecah. Untuk tips kedua, kalau korang pakai wall plug yang biasa macam yang aku tunjuk dalam video tadi, andai kata bobos ataupun orang kata lepas dia dah tak grip, bila mula-mula masuk okey, bila korang dah screw dia lepas, maksudnya plug tu dia tak kembang, dia tak boleh lock. Bila dia tak boleh lock, jangan teruskan lah benda tu, dia akan bahaya, benda tu akan terlepas and so on lah. Contoh macam tadi aku gantung kabinet tu kan, kalau aku screw dia tak lock, aku biar je, dia akan jatuh, bahaya lah. So tips dia, korang kena ada macam yang aku ada banyak lah macam kayu pellet tu kan. Tips dia, korang pecahkan kayu pellet tu untuk saiz korang punya lubang besar mana. So kalau untuk kayu tu korang boleh buat macam ni. Ni bentuk macam paku lah, macam kon ni. So maksudnya kat sini korang masuk dekat lubang yang dah bawah-bawah tu lah. Ini depends saiz ni bergantung pada lubang yang dah besar tu. So maksudnya bila korang masukkan dah sampai sini contoh, tapi still longgar, korang patahkan depan ni, lepas tu ketuk lagi sampai dalam ni. So benda ni korang ketuk je sampai dalam, sampai dah lock, dah fit kan, dia dah fit. Lepas tu yang balance ni korang just ketuk dengan hammer lah daripada tepi ke apa untuk patahkan dia. So bila dah patah, contoh ni ujung dia lah. So bila dah patah ni, dah ujung sampai sini, kat sini lah yang korang screw. So bila dia screw kan nanti dia kembang kan, dia kembang, so dia akan lock lah dekat dinding yang batu blok tu. Cara ketiga, yang kayu tu aku boleh kata zero cost lah untuk aku lah, sebab aku ada banyak kayu. Kalau untuk cara ketiga, yang ni bukan untuk batu blok lah, untuk batu konkrit. Korang nak gantung rak yang betul-betul heavy duty punya, korang ambil contoh kompresor aircon. Korang tak boleh pakai wall plug macam tadi tu yang aku tunjuk dalam video tu, itu memang tak boleh lah, sebab tu bukan heavy duty. Kalau untuk gantung yang heavy duty punya, korang kena ada wall plug yang macam ni. Wall plug macam ni yang boleh untuk heavy duty punya. Sebab dalam dua kabinet yang aku gantung, rak buku yang aku gantung tu, satu tu wall plug tu lepas, dia tak grip. So aku terpaksa guna cara tu lah, pakai kayu tu, dan aku screw dekat kayu tu, dan baru dia tak lari. So video sampai sini saja. Terima kasih kerana menonton. Aku harap konten projek DIY kali ni ada memberi manfaat kat korang, sedikit sebanyak, at least adalah. Kalau korang tak boleh buat pun, at least korang ada knowledge tu. Andai kata korang rasa video kali ni memberi manfaat kat korang, aku minta jasa baik korang untuk share video ni, dan sudi-sudikanlah komen kat bawah andai korang ada pertanyaan. Aku tahu video ni panjang, so aku ucapkan terima kasih kerana korang sudi menonton sampai habis, dan jangan lupa tekan subscribe guys. Okay, right, kita jumpa di next video insyaAllah. Assalamualaikum.